Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihana Umayyah. Saya prodi bimbingan dan konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang entrepreneur Islam, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah ikon pembisnis 14 abad silam. Beliau dikenal sebagai saudara super kaya raya. Selain itu, beliau juga termasuk salah satu sahabat Rasulullah SAW. Selain ketaatannya yang luar biasa, beliau juga seseorang entrepreneur yang amat sangat luar biasa. Mengapa demikian? Salah satu karakteristik bisnis beliau adalah strategi dan teknik dagangannya. Bisnis beliau dimulai ketika beliau mulai pindah dari Mekah ke Madinah. Waktu itu beliau tidak membawa harta sepeser pun, beliau tidak membawa uang sepeser pun. Ketika itu beliau bertemu dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Kemudian beliau bersahabat dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansori radhiyallahu an. Dari situ Sa'ad menawarkan kebun kepadanya. Namun beliau menolak. Beliau hanya berkata, "Terima kasih saudaraku, semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Cukup bagiku tunjukkan di mana letak pasar," ucap beliau. Saat pun menunjukkan letak pasar. Dari sanalah beliau mulai perdagangannya dan beliau mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang sedikit demi sedikit beliau tabung hingga semakin hari semakin bertambah. Beliau merupakan pedagang yang sangat mahir dalam mengatur manajemen usaha yang dibangunnya. Di sini yaitu prinsip cara berdagang Abdurrahman bin Auf. Ini bisa jadikan kita referensi buat kita yang suka berbisnis atau suka berdagang. Salah satu prinsip Abdurrahman bin Auf yaitu beliau berani memulai usaha. Bagaimana beliau memulai usahanya dengan tangan kosong, bahkan hampir tanpa modal. Perlahan beliau sedikit demi sedikit menjadi perlahan bisnis yang beliau bangun sedikit demi sedikit menjadi bisnis yang besar. Karena apa? Karena beliau mampu mengambil peluang yang ada serta beliau mahir dalam mengatur strategi perdagangannya. Sehingga tidak heran usaha yang beliau bangun sangat sukses dan sangat luar biasa. Yang kedua yaitu jujur dan sabar. Jujur bagi beliau merupakan landasan yang paling utama dalam melakukan perdagangan atau dalam melakukan usaha. Sehingga tidak heran ketika beliau menanamkan sifat kejujuran, pelanggan yang membeli dagangan beliau memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada beliau. Selain jujur, beliau juga menerapkan sabar. Sehingga kondisi apapun dagangan beliau, usaha yang beliau alami, mau usaha itu tidak laku, mau usaha itu sepi pelanggan, beliau tetap sabar dan konsisten dalam dagangan atau usaha yang beliau bangun. Di sini menarik sekali usaha yang beliau lakukan jika dagangan beliau sepi. Yang pertama, beliau melakukan evaluasi atas faktor-faktor dagangan mengapa dagangan beliau menjadi sepi. Beliau mengevaluasi mengapa dagangan beliau menjadi sepi, ada faktor apa yang melandasi dagangan beliau menjadi sepi atau tidak laku. Selain itu beliau juga tidak pernah berhenti di tengah jalan. Jadi ketika usaha beliau tidak laku atau dagangan beliau tidak laku, beliau tidak berhenti di tengah jalan. Beliau justru melakukan evaluasi serta beliau mengganti sesuatu yang dibutuhkan di masyarakat. Maksudnya beliau mengganti barang penjualan beliau dengan sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Jadi beliau tidak serta-merta berhenti di tengah jalan ketika dagangan beliau tidak laku maupun sepi. Jadi beliau yang pertama beliau melakukan evaluasi, yang kedua beliau mengganti produk beliau dengan produk yang benar-benar dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Prinsip yang ketiga yaitu susun strategi untuk menarik customer.
beliau sangat memanfaatkan teknologi untuk mendekatkan diri kepada para pelanggan, sehingga pelanggan merasa nyaman dan tertarik dengan dagangan beliau. Yang keempat, yaitu memperhatikan kualitas barang. Kualitas barang yang baik dan konsisten akan tetap menjaga kepercayaan pelanggan, sehingga dinamika harga tidak menjadi masalah bagi pelanggan. Jadi ketika kita mempertahankan kualitas penjualan kita dengan baik serta konsisten, otomatis secara tidak langsung kita juga menanamkan kepercayaan yang tinggi pada pelanggan kita atau pada pembeli kita. Dan secara tidak langsung pula, ketika kita menaikkan harga produk kita, otomatis orang tidak akan menjadi masalah karena mereka sudah percaya bahwa produk yang kita jual atau usaha yang kita bangun itu benar-benar sangat menjaga kualitas barang yang baik. Yang selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Salah satu usaha sukses dari Abdurrahman bin Auf, bagaimana beliau pandai dalam mengatur manajemennya, yaitu termasuk manajemen keuangan. Beliau sangat memperhatikan betul pengeluaran atau pemasukan sekecil apapun dalam usaha atau dalam perdagangan yang sedang beliau jalani. Yang terakhir yaitu bersedekah untuk jihad. Salah satu pondasi kesuksesan Abdurrahman bin Auf, salah satunya yaitu keikhlasan beliau dalam menginfakkan harta serta jiwanya untuk berjihad fisabilillah. Jadi beliau tidak pernah ada rasa sombong, beliau tidak pernah ada rasa saya yang paling kaya. Namun di sini kekayaan beliau tidak pernah lupa untuk selalu menginfakkan harta serta jiwa beliau untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Di sini motivasi yang dapat kita petik dari entrepreneur Abdurrahman bin Auf adalah sifat pantang menyerah beliau dalam berbisnis, serta selalu mencoba dan tidak pernah menyerah, dan beliau juga tidak pernah takut gagal dalam memulai usahanya. Serta yang paling terpenting bagi saya adalah beliau selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap usahanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi segala harta-harta beliau. Jadi menurut saya sungguh tidak heran ketika usaha yang beliau jalani itu suksesnya luar biasa, karena dari perjalanan beliau, dari perjuangan beliau memulai usahanya, beliau selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat luar biasa sekali jika kita contoh prinsip-prinsip bisnis beliau, yaitu yang paling menarik sekali yaitu beliau sangat melibatkan Allah dalam setiap usaha yang beliau jalani. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.